Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. 302 kes jangkitan COVID-19 disahkan sembuh hari ini di negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam terus komited secara proaktif mengorak langkah mengurangkan gas rumah hijau yang memberi kesan kepada perubahan iklim. Status harian normal baharu COVID-19. 1 kes dalam kategori 5, sementara 2 kes kini berada dalam kategori 4, iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 302 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 83%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 57.1%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 77.1%. Malam Munajan anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama diteruskan lagi semalam dan kali ini program diadakan dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri. Program antara lain bertujuan bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohon keampunan serta merafakkan doa agar rakyat dan negara Brunei Darussalam sentiasa terpelihara dari musibah dan berjaya membendung penularan COVID-19. Jemaah dari lebih 90 buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara menyertai program secara maya tersebut yang dimulakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar dan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Pengisian program antaranya tazkirah bertajuk Galakan Menjadi Mukmin Yang Kuat dan bacaan selawat tafrijiah. Juga menyertai Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Pertandingan badundang mengenalkan kembali seni budaya Brunei kepada anak-anak muda. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Negara Brunei Darussalam terus komiten secara proaktif dalam mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau dengan percaya tindakan kecil mampu membuat perubahan besar. Negara Brunei Darussalam dalam pada itu turut meningkatkan cita-cita iklimnya dan membuat komitmen baharu pada Persidangan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB COP26. Pada majlis penutupan MOKCOM, Awang Haji Azhar bin Haji Yahya, Setiausaha Tetap Tenaga Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, juga mengongsikan negara hanya menyumbang 0.017 daripada pengeluaran gas rumah hijau global. Negara dalam pada itu turut meningkatkan cita-cita iklimnya dan membuat komitmen baharu pada Persidangan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB COP26. MOKCOM dan Bengkel Perubahan Iklim merupakan antara koleksi bengkel-bengkel, sesi-sesi panel dan persidangan-persidangan yang bermula pada 10 Ogos lalu. Semua acara berkenaan merupakan inspirasi daripada COP26 yang berlangsung di Glasgow tahun lalu. Acara dianjurkan oleh ASEAN Youth Advocate Network Brunei, AYAN Brunei, dengan sokongan inisiatif Pemimpin Muda Asia Tenggara YSILI, Community for Brunei CFB dan Majlis Belia Brunei.
Sebagai salah satu daripada pengisian Festival Sastra dan Seni Budaya Melayu Brunei, Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan semalam mengadakan pertandingan badundang. Diadakan sempena sambutan Bulan Bahasa 2022. Dimenangi oleh kumpulan Faizun, acara seumpamanya bertujuan menghidupkan semula dan memperkenalkan kembali seni berdundang kepada masyarakat, terutama generasi muda. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dan inilah Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duliang Maha Mulia ke-76, Persatuan Pertiwi Daerah Tutong pagi tadi menganjurkan pameran urusan rumah tangga. Pameran diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Dayang Haja Siti Ainun Jaria binti Muhammad Jaafar, isteri Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Aktiviti tahunan ini disertai oleh suri rumah tangga, belia remaja dan penyertaan dari kaum lelaki. Yang antara lain bertujuan menyediakan platform bagi mengetengahkan kemahiran dan kreativiti serta bakat dalam bidang kulineri dan seni kraft tangan serta memberi peluang kepada golongan wanita untuk berkongsi minat dan kemahiran khususnya dalam urusan rumah tangga. Jerayawara Kenali Negara Kitani KNK, Anjuran Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan diteruskan lagi sehingga malam ini. Lebih 1,000 orang mengunjungi jerayawara tersebut yang disertai oleh hotel-hotel, agensi-agensi pelancongan berhasil menerima tempahan pakej-pakej dan aktiviti-aktiviti daripada orang ramai di negara ini sempena musim cuti persekolahan. Jerayawara KNK selaras dengan tujuannya mempromosikan pelancongan domestik, mengetengahkan tempat-tempat menarik dan produk pelancongan tempatan yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Menerusi jerayawara tersebut, berbagai pakej istimewa ditawarkan oleh agensi-agensi pelancongan, perhotelan dan penyedia-penyedia perkhidmatan pelancongan yang mengambil bahagian. Antaranya, pakej menyelurusi sungai, staycation, pakej mendaki bukit dan pelbagai lagi aktiviti menarik yang berunsur experiential tour serta mengetengahkan makanan-makanan tempatan. Jerayawara kali ini mendapat sambutan yang menggalakkan di samping memberi peluang para penggiat industri pelancongan tempatan, khususnya agensi-agensi pelancongan, perhotelan dan penyedia-penyedia perkhidmatan pelancongan meningkatkan pendapatan dengan menyasarkan kepada pasaran pelancongan domestik. Orang-orang yang ada di Brunei untuk menyokong kempen kami ini Kenali Negara Kitanian ini supaya lebih menguatkan lagi industri pelancongan di Brunei dari segi pelancongan domestik jatuh ia akan membantu dari segi ekonomi, even pekerjaan pun. 28 buah pasukan menyertai kejohanan Futsal Keputeraan 2022, anjuran Jawatankuasa Futsal Keputeraan 2022 dan disokong oleh Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD. Perasmian kejohanan tersebut berlangsung pagi tadi di Dewan Tertutup Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengeran Muhammad Amir Rizal bin Pengeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Saingan dibahagikan kepada 7 kumpulan dengan perlawanan pembukaan menyaksikan aksi kumpulan E, iaitu pertemuan antara pasukan Street United B dan pasukan Sporty Guy. Kejohanan akan berakhir pada 11 September depan. Persatuan Gerakan Ibu Tunggal Negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan aktiviti Wakaton Ma'al Hijrah sempena sambutan awal tahun Hijrah. Majlis diadakan di Padang dan Belapan Kompleks Sukan Tutong.
Hadir Deng Siti Maisara Zalika binti Haji Awang Ramli, pemangku penolong pegawai daerah Tutong. Aktiviti dikendalikan oleh Biro Keagamaan dengan kerjasama NEP yang dipertua Persatuan Bagi Daerah Tutong. Aktiviti antara lain bertujuan untuk memupuk minat bersukan demi kesihatan diri dan keluarga khasnya dan untuk kesihatan masyarakat amnya. Turut juga diadakan beberapa aktiviti sukan, antaranya melontar peluru, bowling kelapa dan peraduan tulisan Jawi serta kuis hijrah. Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD petang tadi mengadakan perlawanan persahabatan antara skuad kebangsaan negara Brunei Darussalam bawah 20 tahun dengan pasukan Sarawak bawah 20 tahun. Dalam perlawanan yang berlangsung di padang FABD, berakas itu skuad negara tewas kepada Sarawak 2-0. Oleh jersey nombor 67 Muhammad Adib Badri bin Arifin. Muhammad Adib Badri menjadikan gol pertama untuk pasukan Brunei Darussalam. Merupakan sepakan penjuru tepat ke jangan juga kata ni kelupaan di penalti saya kira diberikan untuk pasukan Sarawak. Gol kedua. Dalam perkembangan berasingan, satu perlawanan Piala FA Brunei berlangsung semalam yang menyaksikan pertemuan antara pasukan Jerudong FC dan pasukan Wanderers FT. Berlangsung di Kompleks Sukan Berakas, saingan bagi kumpulan E itu menyaksikan pasukan Jerudong FC tidak menghadapi masalah menewaskan pasukan Wanderers FT 6-2. Dengan kemenangan ini, Jerudong kutip 6 mata, sementara Wanderers kalah 2 kali tanpa sebarang mata.